Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini kita sambung bacaan kita dari surah At-Taubah. Ini surah At-Taubah, ayat yang kelima, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita orang Islam dan menjadikan kemuliaan itu hanya milik Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hambanya yang beriman dengannya dengan memberikan kepada mereka keamanan di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi hari ini sambungan ayat cerita tentang setelah berlakunya pembukaan kota Mekah. Jadi semalam kita dah cerita dah tentang macam mana pada tahun ke-9 Hijrah, setelah dibuka dan ditakluk kota Mekah, maka dibuang patung-patung berhala. Jadi Kaabah tu milik orang Islam, tetapi orang musyrik masih lagi datang ke Mekah untuk buat haji, dan mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah Al-Baqarah ni membatalkan semua bentuk perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang musyrikin sebelum daripada pembukaan itu. Mana terbatal semua perjanjian yang dilakukan sebelum itu, yang secara mutlak, yang kalau tak ada tempoh maka Allah bagi tempoh 4 bulan, dan bagi yang bertempoh maka dia akan terus sampai tamat tempoh, kemudian tidak lagi diperbaharui. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala kata, fa idzan salakhal ashhurul hurum, dan apabila habislah masa, yakni bulan-bulan yang dihormati itu, habis masa bulan-bulan yang dihormati. Daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, dia kata innal murad biha ashhurut tasyir, yang dimaksudkan dengannya adalah bulan-bulan 4 yang diberikan tempoh itu. Fasihu fil ard, maka fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin, maka bunuhlah sahaja, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu, haitsu wajadtumuhum, di mana sahaja kamu menemui mereka. Tegas. Jadi kalau baca ayat ni, kalau Allah ni baca ayat ni, boleh kena dakwa ni. Peristiwa Kerling tu Ustaz. Kerling tu mana? Pecah batu. Di atas batang kali. Peristiwa Kerling, anak tak sempat tu. Budak-budak balik daripada Australia belajar perubatan. Dia dulu rekam dia pecah batu. Dia pun kena lembing beling tu kami. Ya, baik. Jadi ini ayat pertama, tapi pada hujung ayat ni kita kena faham konteks ayat dan juga kefahaman menyeluruh tentang bagaimana bermuamalah, berinteraksi dengan orang kafir atau non-muslim. Tapi awal ayat ni menunjukkan begitu tegasnya Allah dengan orang-orang kafir. Jadi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang lembut, orang baik, tapi kerana agama Allah, baginda tegas dengan orang kafir, walaupun yang kafir itu adalah pak saudara dia sendiri, kaum kerabat dia sendiri. Pasal apa? Sebab Allah Azza wa Jalla, hak Allah itu lebih utama. Allah Azza wa Jalla, kalaupun dia suruh bunuh di dunia ni orang kafir, itu masih ringan di sisi Allah. Hari akhirat nanti bila mereka kembali kepada Allah, berat lagi Allah Ta'ala akan hukum, berat lagi. Jadi kalau orang kata, oh Islam ni apa nak suruh bunuh-bunuh ni, sebenarnya dalam Quran tak ada pun sebut, tak ada kalimah yang tentang pedang, saif, tak ada. Suak dalam bahasa tak ada. Tapi ayat-ayat macam ni adalah ayat yang memberi ketegasan dalam mempertahankan agama, mempertahankan akidah, dan membezakan antara orang musyrik, orang kafir dengan orang beriman. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita pun berlepas diri daripada orang kafir, dan juga amalan-amalan serta sembahan-sembahan mereka. Qul, katakanlah, hak kita dok baca tiap-tiap malam ni,
Lelah ni kita dah baca tiap-tiap malam. Qul, katakanlah. Qul apa? Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Mari sebahagian golongan tak boleh sebut orang kafir, nanti kecil hati dia, kita sebut dia orang kafir. Habis tu kena sebut non muslim. Kafir ni bunyi tak sedap, bunyi keras. Hal lembut non muslim. Oh, ada sampai tahap tu orang kita ni. Padahal yang sebut kafir tu siapa? Allah Ta'ala yang kata. Qul, katakanlah wahai orang beriman, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kamu pun tak sembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum, dan aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, kamu pun tak akan sembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Jadi ayat tu adalah ayat yang memberikan bara'ah, perlepasan diri. Kita orang Islam ni Allah suruh berlepas diri daripada orang kafir, yakni jangan menyerupai mereka, jangan tak setia kepada mereka, jangan bantu agama mereka, dan seumpamanya lah. Jangan bantu agama mereka. Kita pula kita tiba-tiba pergi besar gereja dia, pergi support dakwah dia. Itu semua benda-benda yang tak patutlah. Sebab kalau Allah Ta'ala sebut فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, apabila habis tempoh masa yang dihormati itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja yang kamu temui. Dahsyat. Tapi orang musyrikin mana ni? Orang musyrikin yang memerangi Islam, dia panggil kafir harbi. Adapun golongan yang mana mereka ni minta keamanan, itu lain cerita. Kita akan baca. Jadi golongan kafir harbi ni orang yang memusuhi Islam. Setelah Islam menang pun dia masih lagi memusuhi Islam dan tidak menerima Islam. Okey. Ada di kalangan mereka yang Islam masuk tu lari daripada Mekah, tak nak masuk Islam, tapi akhirnya dia dipujuk dan sebagainya, alhamdulillah masuk Islam. Kalau dia lari kemudian cita-cita dia untuk memerangi Islam balik, yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam perang mereka. Baik. Dan bukan setakat itu, Allah Ta'ala kata fakhudhuh wa khudhuhum, dan tawanlah mereka, wahsuruhum, dan kepunglah mereka, waq'udu lahum kulla marsad, serta tunggulah mereka di tiap-tiap tempat mengintipnya. Cari orang musyrik kalau ada di Mekah ni, mana pok dia. Siapa Allah Ta'ala suruh gitu, cari mereka. Kalau lepas habis tempoh 4 bulan ada lagi di Mekah ni, bunuh dia, tangkap dia. Okay? Sama ada nak panggil, nak kalau dia perang, bunuh. Kalau dia itu tangkap, wahsuruhum, kepung, boleh tangkap jadi tawanan, kepung, akhirnya tawan, waq'udu lahum kulla marsad, pergilah tunggu tiap-tiap tempat mengintip.
Jadi ini menunjukkan tegasnya Allah Ta'ala dalam menjadikan tanah haram itu sebagai tanah suci umat Islam. Baik. Fa in tabu, sekiranya mereka bertaubat. Di sini mula datang ayat Allah Ta'ala memberikan tawaran. Fa in tabu, sekiranya mereka taubat. Wa aqamus salah, kemudian mereka salat. Wa atawuz zakah, kemudian mereka bayar zakat. Fa khallu sabilahum, maka biarkanlah mereka, janganlah diganggu. Jadi bukan sebab nak bunuh. Tujuan tu supaya mereka ni masuk Islam. Okey. Tujuan tersebut supaya mereka ni dipanggil sini hatta tadayyaqu alaihimul wasi'. Buatlah apa yang diperintahkan tadi sehingga mereka rasa sempit dan tidak dapat lari daripada ancaman itu. Wa tatarruhum ilal qatl, yang menjadikan mereka hanya berada di antara dua pilihan, sama ada perang ataupun masuk Islam. Tujuannya nak suruh mereka tunduk kepada Allah. Memanglah ada orang tunduk dengan cakap lemah lembut, masuklah Islam, masuklah, ajak dia juga masuklah. Kali dia kata okeylah, dia pun lembut juga. Ada orang ni dia tak boleh, masuklah, masuklah, kita pun ajak 2-3 kali, dia pula celak mata kat kita. Padahal kita nak selamatkan dia daripada api neraka. Dan akhirnya dengan sebab menerima ketakutan itu, mereka pun beriman kepada Allah. Dengan Abu Sufyan, yang kita cerita Abu Sufyan masuk Islam, dia berapa tahun lawan Nabi? 13 tahun campur 8 tahun kan? Taklah, 13 tahun campur 8 tahun. Dia masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. 20 tahun lawan Nabi, 21 tahun lawan Nabi. Tapi bila Nabi pergi dengan rombongan tu, orang pun jadi ketakutan. Takut dia masuk. Bila takut, orang kata Abu Sufyan masuklah. Esok semua kemegahan Quraisy besok habis. Tak adalah kebanggaan Quraisy, besok habis. Malam ni masuk Islam. Akhir sekali dia pun dengan takut masuk Islam. Siapa ada orang tak puas hati, nak bunuh juga kan? Dia dengan Al-Abbas bawa dia nak masuk perkemahan Nabi. Kan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ikut. Tengok Abbas kena naik unta ni, unta memang unta Nabi, unta dikenali. Tapi dia gendong ni nampak macam Abu Sufyan, musuh Allah ni. Umar pun ikut bersaing unta dia. Abbas kata jangan ganggu, dia di bawah keamanan aku bagi keamanan dia, aku jamin dia. Umar kata tak ada orang boleh bagi jaminan keamanan melainkan Rasulullah. Ikut siapa depan Nabi Rasulullah, aku tekak dia. Nabi kata nanti cerita. Akhir sekali ringkas cerita, Abu Sufyan masuk Islam. Asalnya kerana ketakutan. Pasal apa? Allah Ta'ala tekan supaya orang beriman. Alhamdulillah, lepas dia beriman, kemudian belajar tentang Islam, baik keislamannya. Jadi ada orang nak masuk Islam ni, dia kena takut, ditakut-takutkan dengan azab baru dia masuk. Ada orang setakat dengar cerita neraka, tak ada. Macam kita sebut, ada orang ni sebab nak masuk Islam, dia nak kahwin, masuklah, tak ada masalah. Mudah-mudahan
Hari ni dia masuk sebab nak kahwin, tapi bila dia belajar lama-lama, dia faham. Nah, ada orang masuk Islam dengan jalan perniagaan, tapi lama-lama alhamdulillah bila dia faham, kemudian dia jadi baik Islamnya. Macam-macam. Jadi jalan kepada Islam ni bermacam-macam, antaranya dan tidak boleh dinafikan, termasuklah yang utama adalah jalan jihad. Jalan jihad. Zaman dulu jihad ni adalah untuk dakwah kepada Islam, masuk Islam. Sebab tu bila Islam masuk negara mana pun, dia makin maju. Mana ada bila Islam masuk empire tu, jadi makin mundur. Sebaliknya ada. Kalau orang kafir serang negara Islam, habis. Tamadun habis. Sebagai contoh, kita lah. Kita, negara kita sebagai contoh. Semalam saya jalan, alhamdulillah dapat berjalan dengan Syekh. Kita ziarah Mufti Selangor semalam, alhamdulillah. Datuk Tamis, jumpa Datuk Mufti Selangor, bagi hadiah kurma daripada Kedutaan Arab Saudi lah. Balik dalam perjalanan tu duduk sembang dengan Syekh. Dia kata, ada gereja ke Malaysia? Ada Syekh. Kebetulan lalu dekat Federal Highway tu, depan UM tu kan, ada Trinity Church kan, ada 2 church situ. Dia kata ada. Dia kata ada. Sebaik saya tak tunjuk satu lagi. Saya kata, tu Syekh kilat arak. Kalau tu kilat arak, kejut dia. Tapi rakyatlah kat Selangor ni, kat Shah Alam ni banyak kilang-kilang, dia kata pasal jam kan. Alah kulis sambil-sambil tu, dia kata, tapi kata Syekh, di Malaysia ni tak ada satu pun masjid yang umur dia lebih tua daripada zaman Portugis tawan Kota Melaka. Maknanya tahun 1511. Padahal masa tu kita sudah makmur. Mustahil masjid sebutir pun tak ada masjid. Bukan setakat masjid, okeylah kalau masjid dia buat dengan kayu, istana raja, istana pun tak ada. Padahal tahun 1511 tu, kemuncak tamadun kita hebat. Hantuah ni siapa buat delegasi pergi kepada China, pergi kepada India. Kapal Malaysia tu, kapal Melaya, kapal tanah Melayu, satu Jong dia panggil dia Jong. Jong tu dia bawa, tak boleh masuk pelabuhan Cina. Besar. Kapal kita lagi besar daripada kapal Cina. Hak setakat kalau kapal apa tu? Nama kapal dah? Kapal Alfonso de Albuquerque yang duduk di Melaka tu. Formosa tu kota dia. Dah kapal dia. Di koma apa tak ingat dah. La apa tak ingat lama. Sebenarnya kapal tu kecil, warna kapal kita ni lagi besar, lagi hebatnya. Tapi saya kata, mana monumen orang Islam dulu? Monumen maknanya kesan sejarah. Satu masjid pun tak ada. Sekeping duit shilling emas pun tak ada. Padahal kita ni tempat perdagangan dunia. Perdagangan dunia masa tu. India sini. Kita ni jantung benua. Tengok pun kata semenanjung emas orang panggil. Semenanjung emas kita ni, segitiga emas dan atas tu. Golden Triangle tu dekat dengan Laos, Kemboja, Myanmar tu. Kita ni semenanjung emas. Maknanya orang masuk berlayar dengan sebagainya, tak ada satu pun. Pasal apa? Sebab kembali kepada kedatangan mereka adalah untuk memusnahkan. Islam pergi takluk, Islam bukan memusnahkan. Islam bila dia masuk, membawa dakwah Islam dan membina tamadun masyarakat. Dan tak nafi hari ni orang barat pun sendiri mengaku apa yang ada pada tamadun barat ada sumbangan besarnya daripada ilmuwan-ilmuwan Islam.
Macam mana Islam masuk ke Eropah melalui Spanyol masa tu. Kemudian Andalusia tu tamadun mereka. Akhirnya sekali mereka maju. Tapi bila dah maju, dia pula serang balik. Allah Ta'ala takdir Islam lemah. Kemudian jadilah apa yang berlaku pada hari ini. Tapi apa yang saya nak sebut ialah Allah Azza wa Jalla mensyariatkan jihad bukan untuk sekadar membunuh manusia, bukan untuk memusnahkan tamadun manusia, tapi disyariatkan jihad pertama sekali adalah untuk mengajak manusia beriman kepada Allah, untuk menyelamatkan mereka daripada lembah kegelapan syirik dan jahil kepada cahaya hidayah yang terang benderang. Itulah jihad dalam Islam. Sebab itu Allah Ta'ala bagi ayat yang kita baca hari ni, fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah. Kalau mereka bertaubat, kemudian mereka salat, taubat tu masuk kembali kepada Allah, masuk Islam, kemudian salat, kemudian zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkanlah mereka tidak diganggu. Bebaslah. Mereka bebaslah nak buat apa saja. Apa saja. Warna kulit mereka, apa saja keturunan mereka, di mana saja mereka nak tinggal, kalau mereka Islam, silakan. Innallaha ghafurur rahim. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dalam ayat ni ada satu poin utama dalam soal jihad ataupun juga dalam soal Islam atau murtad. Ini antara poin kenapa Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tak nak bayar zakat. Kerana dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi syarat untuk dilepaskan ada 3. Fa in tabu, taubat. Yang ni kalau dia belum Islam, dia masuk Islam. Wa aqamus salah, dia kena dirikan salat. Bukan sekadar dia ni okey aku Islam, tapi dia tak salat. Tak boleh. Dan syarat yang ketiga, kalaupun dia salat, dia kena bayar zakat. Bila dia cukup apa tu? Nisab dengan haul. Fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah. Jika mereka bertaubat, kemudian mereka salat dan mereka bayar zakat, fa khallu sabilahum. Jadi sebab itu Abu Bakar As-Siddiq memerangi golongan yang tak nak bayar zakat sebagai golongan riddah. Apa maksud riddah? Orang murtad. Dia bukan perang golongan tu sebab ekonomi dah. Oh, nanti dia tak bayar zakat, kuranglah harta Baitul Mal. Bukan. Abu Bakar memerangi mereka adalah kerana mereka terkeluar daripada Islam. Sebab apa terkeluar daripada Islam? Sebab tak nak bayar zakat. Kenapa pula siapa pun kena perang? Ayat ni Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala kata kepada orang musyrikin, bunuh mereka, tangkap mereka, kepung mereka, cari tempat mereka. Maknanya serius. Tapi kalau mereka taubat, salat, bayar zakat, biarkanlah mereka. Jadi ayat ni menjadi asas kepada diperanginya orang-orang yang tidak bayar zakat. Dan ini juga menunjukkan bahawa Islam itu bukan sekadar ucapan, mesti disertakan dengan amalan. Sebab itu sebesar-besar rukun selepas syahadah tu iqrar dalam hati kita lah. Tapi setelah itu mesti diiringi dengan salat, sebab dia adalah hak Allah Azza wa Jalla, dan kemudian diikuti dengan zakat sebab dia adalah haknya manusia yang beriman. Baik.
wa in ahadum minal musyrikin. Okay. Dan sekiranya ada seseorang dari kaum musyrikin istajaraka fa'ajirhu, dia minta perlindungan kepada kamu, maka lindungilah dia. Okey, lindungilah dia. Minta perlindungan ni dia panggil minta keamanan. Kerana itu orang musyrikin boleh dan layak diberi keamanan apabila keadaan memerlukan. Tujuan apa? Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah. Yang ni dia nak masuk dalam negara Islam, dia minta keamanan, benarkanlah dia masuk. Supaya apa? Supaya nanti dia mendengar ayat-ayat Allah. Ni dalam negara Islam yang umumlah. Tapi kalau dalam Mekah secara spesifik, maka tidak dibenarkan juga. Tak boleh. Okay. Baik, orang kafir ni berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang dibacakan, ada 4 kategori. Kategori yang pertama, kafir harbi. Kafir harbi. Ini paling tinggi sekali ya. Kafir yang diperangi. Dia duduk luar daripada negara Islam, kemudian dia berperang dengan negara Islam. Dia panggil kafir harbi. Golongan yang kedua, lawan daripada harbi. Itulah orang yang duduk dalam negara Islam, kemudian menyatakan tak setia kepada pemimpin Islam. Nama dia kafir zimmi. Kafir zimmi dilindungi. Hak dia sebagai penduduk dijaga dan dia menerima keamanan daripada pemerintah. Tidak diperangi. Kafir ketiga ialah negara kafir luar daripada negara Islam, tapi ada perjanjian damai dengan orang Islam. Ini dipanggil kafir muahid atau muahad. Kafir muahad, orang kafir yang ada perjanjian damai. Yang ni tidak diperangi. Dan yang keempat ialah kafir musta'min, orang kafir yang minta keamanan. Ini maksud dia bukan orang ada perjanjian damai, tapi secara individu dia sendiri ni nak masuk dalam negara Islam. Nak ziarah kawan ke, nak berniaga ke, nak gapo, nak buat projek ke, tak kira lah. Okay? Dia masuk dalam negara Islam dengan sebab-sebab keamanan, maka dibolehkan. Dan Nabi SAW sendiri pun memberikan keamanan orang macam ni. Antara yang diberi keamanan adalah delegasi-delegasi negara kafir. Walaupun tengah perang negara tengah perang, tapi dia datang sebagai utusan, delegasi, untuk sampaikan khabar daripada raja dia kepada raja sana. Maka dia tetap dilindungi. Sebagaimana satu kisah di mana seorang lelaki seorang utusan Musailamah Al-Kadzab, nama dia Ibnun Nawahah. Ibnun Nawahah, dia ni seorang Musailamah, dia ni utusan kepada Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ni dia mengaku jadi nabi waktu Nabi Muhammad ada lagi, sallallahu alaihi wasallam.
Waktu Nabi Muhammad dah ada, dia ngaku dah jadi Nabi. Kemudian seorang daripada utusan dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah kata, "Atashhadu anna Musailamah Rasulullah?" Apakah kamu bersaksi bahawa Musailamah tu betul Rasulullah? Maka Ibnu Nawahah dia kata apa? Ya. Dia mengaku. Rasulullah kata, kalaulah tidak kerana utusan-utusan ini tidak dibunuh, nescaya aku sudah potong tekak kamu. Tapi oleh kerana Nabi menghormati, pada masa tu utusan-utusan ini tidak dibunuh, maka dia dijamin keselamatan dia, sehinggalah dia balik ke tempat dia, Musailamah Al-Kadzab balik. Tapi qaddarallah, dia muncul lagi pada zaman Abdullah ibnu Mas'ud menjadi gubernur di Kufah. Kemudian Ibnu Mas'ud pergi hantar kepada dia, panggil dia, tangkap. Kemudian dia kata apa? Kamu sekarang bukan lagi utusan yang boleh dilindungi. Sebab dia dah memang penentangan dia terhadap agama pun ada. Akhir sekali dihukum pancung oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi pada masa tu dia tidak menerima keamanan. Tapi selama dia ada sebab untuk aman, Islam menjamin. Sampai Nabi SAW tak bunuh dia, walaupun dia menyatakan perkataan murtad depan Nabi. Tapi pada masa tu dia adalah utusan, tidak dibunuh. Jadi adanya perbahasan luas tentang hukum bermuamalah dengan orang kafir. Di kita ni sebagai orang Islam, jangan asal jumpa orang kafir ke, bunuh. Itu yang menjadikan sifat ekstrim dan juga menjadikan orang tidak berpijak ataupun tidak berpandu kepada agama yang sebenar. Kena tengok, bagikan orang ni siapa dia ni? Zimmi ke? Zimmi ni orang duduk sekarang kita, ataupun harbi ke? Dia memang ada penentangan terhadap Islam, memang dia nak lawan Islam. Dia memang nak lawan Islam, nak memusnahkan, nak meruntuhkan, tak kira lah. Okay. Ketiga, sama ada dia muahad atau muahid. Muahid tu orang yang buat perjanjian tu, muahad tu orang yang dibuat perjanjian dengannya, ataupun dia ni adalah orang biasa yang datang ke tempat kita minta keamanan. Zaman lah ni yang panggil minta keamanan ni, orang minta visa lah nak masuk sebuah negara. Zaman lah ni dia minta izin nak masuk, maka dia pun diberikan satu stiker tampak di pasport dia, orang ni diberi keizinan untuk masuk, bukan pendatang haram. Bukan pendatang asing tanpa izin. Tapi pendatang asing tanpa izin pun bukanlah kata kita bila visa tu aman, hak tak ada visa tak aman, habis tu kita pergi bantai, habis semua parti belaka. Tak ada. Orang parti tu orang Islam. Bukan. Ni hukum dalam bab jihad dan sebagainya, dan seumpama dengannya. Jadi zaman lah ni istiqman ataupun minta keamanan untuk masuk adalah dengan visa. Baik. Tapi poin utama tetap macam tadi juga. Kenapa diberi keamanan boleh masuk juga? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya mereka boleh masuk bila dengar ayat-ayat Allah dibacakan. Tujuannya dengar Islam. Dan berapa ramai orang masuk Islam disebabkan mereka datang ke negara Islam dan melihat benda-benda baik. Cuma lah ni ada sebahagiannya diuji masuk negara Islam, ilim pala. Yang tu orang Islam lah kena betulkan. Tapi sebenarnya lebih utama mereka mendengar ayat-ayat Allah, bukan melihat kepada perlakuan orang Islam. Okey, sebab tu Allah Taala sebut sini hatta yasma'a kalam Allah, supaya mereka boleh dengar ayat-ayat Allah. Kalau dia tengok orang Islam semata-mata, boleh jadi dia tak seronok.
Tapi bila dia datang tu, kita dengarkan dia kepada ayat-ayat. Jadi kita ni salah satu daripada benda yang kita mungkin kurang memperdengarkan ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang bukan Islam. Kita bersatu di atas semangat kenegaraan, satu Malaysia. Tapi bila nak perdengarkan ayat-ayat Allah, sensitif, tak boleh. Padahal hak kita untuk memperdengarkan Islam kepada dia adalah hak dijamin perlembagaan negara. Apatah lagi dia juga merupakan tuntutan agama. Cuma pandai-pandailah kita buat. Okey. Baik. Hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'manah. Kemudian hantarlah dia ke mana-mana tempat yang dia beroleh keamanan. Mana sampai dia pun balik semula, dia dijamin keamanan. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Perintah yang tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak mengetahui hakikat Islam. Inilah indahnya berinteraksi di bawah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bersederhana, tidak terlalu tegas, tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu lembut. Ada maksud semua gerak kerja kita, dan ia tidak lain tidak bukan sebagai nilai ibadah dan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita berhenti setakat tu dululah pagi ni. InsyaAllah kita sambung hari Isnin nanti, besok hadis insyaAllah. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.